Quran ada, dia faham ikut selera. Jadi masalah buat kita. Saya tengok YouTube, ada Ustaz Azhar Idrus sebut, dia kata kalau Tok Guru ni Aziz sebut Allah duduk menyinggir, tak apa lagi, tak salah. Allah duduk menyinggir, kan duduk menyinggir, dia menyinggir sengit gini. Jawapannya salah. Ini akidah tajsim. Kita Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah mana boleh sokong akidah tajsim, mana boleh sokong akidah tashbih. Tidak ada sebarang kompromi. Jangan kita fikir di politik, jangan kita fikir dia Tok Guru. Tak kira siapa tuan-tuan. Dia ustaz ke, dia cikgu, dia Tok Guru ke, dia askar, dia polis ke, dia sultan, dia raja ke. Kalau kata Allah duduk sama dengan mana makhluk, hukumnya kafir. Tak sah akidah dia, tak sah sembahyang belakang. Ini bukan Ustaz Sabihan sebut, Imam Syafi'i sebut. Di dalam kitab Ashbah wa Nazair, juzuk yang ketiga dan keempat, nahnu la nukaffiru ahlul qiblati illa al-mujassim wa munkiru 'ilm al-juz'iyyat. Imam Syafi'i kata kita tak boleh mengkafirkan orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menunaikan salat lima waktu. Kita tak boleh mengkafirkan mereka kecuali bila mana mereka kata Allah ada anggota badan. Kafir. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Akidah Tahawi, Tok Guru ni Aziz pun boleh tengok, Ustaz Azhar pun boleh tengok. Man wasafallahu bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang sesiapa yang menyifatkan Allah sama dengan makhluk, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Kita ambil kalimah apa? Allah duduk atas arasy. Mana bukti dalam Al-Quran Allah duduk atas arasy? Ayat mana? Surah mana? Muka surat berapa? Mana sebab tu ayat? Mana ayat sebelum? Mana ayat selepas? Mana ayat yang dikasihkan dengan ayat maki ke? Ayat madani ke? Apa jenis didalah yang boleh kita ambil daripada sini petunjuk qarinah dari sudut aspek bahasa ataupun dari sudut pendalilan ulama? Oh Allah, mu kata Allah duduk, Allah duduk atas arasy, Allah duduk sila, Allah duduk menyinggir. Bawa dalil. Tak ada dalil orang. Ikut akidah Wahabi, Oh saya tak Wahabi, tapi bawa kata Allah duduk atas arasy, Allah boleh duduk menyinggir. Ini akidah apa? Kalau bukan akidah Wahabi, bukan akidahnya akidah salah, akidah sesat, akidah tasyrik, akidah tashbih. Tak ada dalam Quran kata Allah duduk atas arasy. Tak ada. Istiwa dalam Quran ada 14 pengertian dari sudut bahasa. Istiwa. Adakah duduk tu layak bagi Allah? Menyinggir tu layak bagi Allah? Allah sebut fala taqribu lillahi al-amsal. Jangan kamu jin dan manusia umpamakan aku dengan sesuatu yang tak layak baginya. Kenapa kita nak umpamakan sesuatu tak layak bagi Allah? Allah kata jangan. Apa maksud jangan di sini? Harap kita umpamakan Allah dengan sesuatu yang tak layak dengan kebesaran Allah. Mana dari hadis? Hadis sahih Muslim, Bukhari, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, Tayalisi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mana hadis sahih yang katakan Allah duduk atas arasy, Allah duduk menyinggir atas arasy? Mana hadis sahih? Tak ada. Bahkan kewujudan dalil yang sahih menafikan Allah bertempat. Kalau kita kata duduk ni bersentuh dan bersambung, sentuh dan bersambung sifat makhluk. Duduk ni beralih daripada satu sudut ke sudut yang lain. Duduk ni bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Duduk ni ada had, ada sempadan. Duduk ni berhajat dari satu benda pada benda yang lain. Duduk ni menjelma satu sudut pada sudut yang lain. Adakah patut bagi Allah bergerak? Adakah patut bagi Allah menempati? Adakah patut bagi Allah bersentuh? Adakah patut bagi Allah bersambung? Adakah patut bagi Allah mempunyai hak, mempunyai batasan, mempunyai sempadan? Tak patut bagi Allah. Tak patut bagi Allah. Maka Allah sebut walillahil masalul a'la. Baca Quran dengan walillahil masalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tertinggi yang layak dengan kebesaran zat, yang sifatnya, perbuatannya, nama-namanya. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antas zahiru falaysa
fawqaka syai'un wa antal batil falaysa dunaka syai'un. Nabi sebut punca Allah dalam doa, ya Allah, dia Allah yang sedia kala tidak ada sesuatu belum daripada tidak ada sesuatu. Transformer, Power Rangers, Alien, Predator, tak ada makhluk lain selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu pun belum dari wujudnya Allah. Tempat Allah yang cipta, masa Allah yang cipta, sempadan Allah yang cipta, galaksi, angkasa raya, alam, syurga, neraka, Allah yang cipta. Maka Nabi menafikan ya Allah di dalam Tuhan yang sedia kala tidak ada sesuatu sebelum daripada, tidak ada sesuatu sebelum daripada. Mengapa Allah tak berhajat pada tempat, masa, keadaan, hak, sempadan, batasan, tersentuh, bersambung, menjerok? Tak faham kalam Nabi. Kita maaf lah. Saya tak cakap dalam nada politik, saya tak cakap dalam nada populariti, saya cakap dalam nada fakta. Tak faham kalam Nabi. Bantal akhir falaysa ba'daka syai'un. Dikalah Allah yang akhir, yang kekal, tidak ada sesuatu pun selepas daripada. Bantal zahir falaysa fawqaka syai'un. Dikalah Allah Tuhan yang zahir, yang tidak ada sesuatu pun di atas. Wa anta batin falaysa dunaka syai'un. Dikalah Allah yang maha batin, yang tak boleh digarap dengan panca indera, kebesaran teknologi canggih, nak kaji, nak kenal zat, nak menampakkan penjaraanmu, tak ada. Sesuatu selain daripada itu tidak ada. Berdasarkan dalam riwayat ini, Imam Nawawi ketika memulai hadis ini, Imam Nawawi kata Allah tidak terkesan dengan tempat, hak, sempadan, batasan dan menjemuh. Imam Ibn Hajar al-Asqalani itulah juga hadis ini. Tanzihillah anit tahawuli wal hululi wal istiqrar wal hadd. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu dalil tentang disucikan Allah daripada bertukar-tukar, berubah, hak, sempadan, batasan, maha suci bagi Allah. Ini ya tuan-tuan, kita maaf cakap, kadang terguru dia makin bekok, dia tak mahir yang tidak. Tapi zaman kita ni, kita anggap terguru mahir sifat-sifat. Bila terguru kata Nabi Muhammad budak kampung biasa tu, maka kita terima. Padahal salah kita. Bila terguru kata Allah pilih akan muka bumi, pilih budak mana je, budak mana baik, kita terima. Itu salah akidah, kesalahan yang fatal. Bila terguru kata Allah bisa lebih kata arah, kita terima. Itu salah akidah, tidak bersih. Bila tergugah Allah duduk menyenggih gini, kita terima. Tak ada terima. Ustaz-ustaz kita kalau sunnah wal jemaah, dia tak ngaji akidah, dia tak ngaji akidah, dia tak hafal matan akidah. Dia belajar bab fiqh, belajar bab dakwah, belajar bab syariah, tak belajar bab usul dia. Macam mana nak orang? Allahu Akbar. Ini punya ijma' ulama sebut dalam kitab Farqul Bainal Firaq oleh Imam Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi. Disebutkan di sini, inna Allah la yahwi alaihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u ala anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahwi alaihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ulama al-sunnah wal jamaah telah berijma' sedia sekata dalam menegaskan bahawa Allah tidak terkesan dengan tempat, sudut, hak dan batasan, dan Allah tidak diliputi dengan ruang masa. Tiga dalil kita bawa, dari Quran kita bawa, dari hadis kita bawa, dari ijma' kita bawa. Dari akal, logik kita tuan-tuan. Allah hidup menyenggih, dan menyenggih ini menandakan seorang itu ada tubuh badan. Kalau orang itu tak ada tubuh badan, kita tak panggil menyenggih. Kalau kipas ni kita panggil kipas senggih. Kalau kursi ni kita kata kursi senggih. Kalau kereta kita panggil kereta terbalik. Tiang terbalik, orang tak panggil tiang menyenggih, kipas menyenggih, kursi menyenggih, orang menyenggih. Lembu kita tak panggil lembu menyenggih. Apa kalimah menyenggih dalam bahasa Quran?
menunjukkan sesuatu untuk berkisih dan berhajat pada benda lain. Apakah Allah berkisih dan berhajat pada benda lain? Ini salah. Ini yang kita tahu tu. Tolong baca buku saya, tuan-tuan. Penyelesaian Fahaman Tajsim Wahabi. Ini buku penting. Wahabi bukan sembarangan, menyokongkan akidah secara licik. Dan ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah kita bukan faham benda ni. Kita maaf ya, begitu. Bukan faham benda ni. Tetapi banyak saingan. Dalil, fakta, Quran, Sunnah, Ijma', Quran, Sunnah, Ijma'. Menafikan Allah tidak bertempat. Menafikan Allah tidak memiliki hak, memiliki sempadan, batasan, tidak ada batas-batas. Ni, belum baca tuan-tuan. Ini kita karang sepenuh hati, penuh jiwa dan raga. Tak ada raga baku, tak ada baku, leh kita tak ada. Bukan senang tuan-tuan. Mana ada orang Melayu tulis bab penyelesaian akidah tajsim? Mana ada orang Melayu tulis? Mana ada ustaz yang kata Wahabi itu menyelesaikan? Mana ada? Dan sebut Wahabi pun kendek orang tu, kumpulan tu, geng tu. Dan sebut jelas ya. Takut apa? Wahabi menyelesaikan, dan sebut Wahabi menyelesaikan. Menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Syiah menyelesaikan, dan sebut Syiah menyelesaikan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Haji Kahar menyelesaikan, dan sebut Haji Kahar menyelesaikan. 1, 3, 4, 5, dan 7. 2 minggu lepas saya jumpa Haji Kahar. Esok lusa jumpa pula belum Allah ni. Nak repair Nabi Melayu, nak repair Nabi Melayu. Dialog dengan dia bincang 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam bincang. Takut apa kita jumpa Haji Kahar? Takut apa? Dia main kasar, kita main kasar. Dia main lawak, kita main lawak. Dia main politik, kita main politik. Dia cakap dia, kita buat dia. Macam tu. Allahu Akbar. Ada Allah menyeleweng, ada Allah menyeleweng, ada jadi public figure pun menyeleweng, ahli politik pun menyeleweng. Kita cakap benda-benda gini, orang politik marah kat kita. Mu orang politik nak marah kat aku, mu ada hujah? Mu ada fakta? Saya tak kira tuan-tuan, kalau Dewan Ulama 4 pun nak bincang masalah ni, sila. Dewan Pemuda 4 pun nak bincang masalah ni, sila. Parti politik Cak Arial, Cak Itik, Cak Tunku, Cak Sabun tu nak bincang, sila. Ini penyelewengan akidah. Allah ini kita rasa malu sikit. Allah Rabbi la ilaha illallah. Kalau kita tak jelas benda-benda ini tuan-tuan, tak tahu. Oh tak kerti biasa baik tu, bukan salah. Tak kerti biasa. Allah Rabbi la ilaha illallah. Saya dengar dulu pesan nak penaja. Marah-marah dengar dulu pesan nak penaja. Dia jadi reda, insyaAllah.